Bismillahirrahmanirrahim. Tawanan Bani Mustalik. Dalam peristiwa ini, tentera Islam telah berjaya menawan beberapa orang lelaki dan perempuan di kalangan Bani Mustalik. Rasulullah SAW memerintahkan supaya mereka dibahagikan di kalangan para sahabatnya menurut hukum Islam yang maha adil itu. Zaman itu penjaga tidak ada lagi. Bila ada tawanan perang, maka dibahagi di kalangan bala tentera Islam buat balik rumah masing-masing, supaya menjaga tawanan ini dan jaga macam jaga anak isteri. Jaga anak isteri. Dan untuk mengelak daripada berlakunya maksiat, kemungkaran, maka Allah mengizinkan orang lelaki bersetubuh dengan tawanan perempuan yang dijadikan hamba itu. Ini hukum Islam. Hukum Islam gitu. Nak mengelak mereka yang tak ada suami daripada berzina. Boleh hanuk anak dia juga. Jadi keluarga wajib kena jaga macam anak isteri. Wajib kena jaga macam anak isteri. Ini siapa? Begitu sekali. Nak jaga hubungan antara sesama manusia. Dijaga. Masalah orang puang cemburu, itu cerita lain. Tapi Islam menjaga dengan cermat dalam masalah ini. Satu kisahnya lucu. Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat Nabi. Rawahah ni dia mati dalam perang Mu'tah. Abdullah Rawahah dia ada hamba perempuan. Ada hamba perempuan. Kemudian bangun malam, bini dia tengok Abdullah bin Rawahah tak ada. Sudah. Kita tidur dengan hamba dia dah. Bini dia pun cari-cari, jumpa sungguhlah. Lalu mengamuk bini dia. Marah. Dia kata tak ada apa-apa pun. Kata Abdullah bin Rawahah, tak ada apa-apa. Bini kata cuma baca Quran. Kerana orang tu pun tak boleh baca Quran. Dia pun baca sahih. Baca sahih. Bini kata, ya betul, tak apa. Bini dia dah apa Quran. Ingat ke Quran punya baca sahih. Kemudian esok dia cerita ke Nabi. Rasulullah, bini saya ngamuk malam. Dia suruh saya baca Quran. Saya pun baca sahih. Nah, Nabi suka. Nabi suka. Ini kelolo, cerita kelolo. Ini berlaku hal-hal yang seperti ini. Tujuannya ialah untuk menjaga kekeluargaan. Bukan hikmahnya hamba-hambanya masuk Islam. Anak-anak dia jadi Islam. Melahirkan ulama-ulama yang terbilang. Ulama-ulama yang besar. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi. Bukan orang Arab tu. Asalnya orang bukan Arab. Imam Ghazali, itu orang Iran, orang Parsi. Imam Abu Hanifah. Banyak ulama-ulama. Bakal ribu-ribu ulama. Bukan saja daripada orang Arab, termasuk yang bukan Arab. Sebahagian mereka menjadi khalifah-khalifah. Menjadi ketua negara. Kerajaan Ayubiyah, kerajaan Osmaniyah, kerajaan Mamalik. Ini semuanya adalah berbekas hamba. Ini hikmat yang diajar oleh agama Islam. Bukan untuk memuahkan hawa nafsu, tetapi untuk menyebarkan Islam itu sendiri. Kebetulannya Juwairah bintil Haris, anak bersalah seorang pemimpin kabilah, diberikan kepada bahagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ketua kabilah Juwairah bintil Haris beri pada Nabi. Lalu diberi amanah kepada salah seorang sahabat di kalangan Ansar supaya memelihara dan menjaganya dengan baik. Nabi dah letak di rumah dia. Serah pada sahabat dia seorang Ansar. Seorang sahabat Ansar
jaga Juwairiyah bintil Harith, anak kepada pemimpin Bani Mustalik. Tiba-tiba Al-Harith bin Dirar datang untuk menebus dan membebaskan anaknya dengan membawa beberapa ekor unta bagi tujuan itu. Ayah dia yang menyerah diri bawa unta nak bebas anak dia bin Al-Harith. Apabila sampai di lembah Aqiq, dia terasa sayang kepada 2 ekor unta. Siapa di lembah Aqiq ada 2 ekor unta, dia sayang. Hak ni sayang tak boleh pergi ni. Dan menyembunyikan di lembah itu, dia ikat tambak di lembah Aqiq. Lembah Aqiq ni lembah sempadan Madinah, belum masuk Madinah lagi. Lembah Aqiq, dia panggil Wadi Aqiq. Di situ ada masjid tetapi telah dihapuskan. Ini kerana dia tak suka benda-benda sejarah ni. Lembah Aqiq ni ada cerita dia, Nabi kembali bersatu peperangan, malaikat suruh Nabi sembahyang, salli fi hadzal wadi al-wadi al-mubarak, sembahyang di lembah ini, lembah yang berkati oleh Allah. Pada masa saya belajar dulu, saya pernah pergi melawat lembah ini, tak ada penduduk, tak ada orang. Ada masjid yang didirikan oleh kerajaan Osmaniyah, masjid itu tak ada kambing penuh, tak ada orang. Tak tahu sekarang ni dia pergi duduk tak masjid itu. Ini di Wadi Aqiq. Di Wadi Aqiq ni pemimpin Bani Mustalik Harith bin Dirar susuk 2 ekor unta. Apabila dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, wahai Muhammad, awak telah menawan anak perempuan saya. Inilah dia beberapa ekor unta untuk menebusnya. Dia kata ke Nabi, wahai Muhammad, dia tak usah hilang lagi. Ini berapa ekor unta aku suruh nak tebus anak aku. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, mana dia 2 ekor lagi yang dia sembunyikan di lembah Aqiq? Nabi tanya. Tak ada dia beritahu, malaikat beritahu lah ni. Mana 2 ekor mau susuk tu? Nabi kata. Nabi tanya dia. Al-Harith terkejut dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam terus. Kerana tak ada siapa yang tahu dia susuk unta ni, malaikat Allah yang memberitahu. Ini Nabi sungguh, Rasul sungguh, bukan sebarangan orang. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah malaikat Allah, dan kamu Muhammad adalah Rasulullah. Demi Allah, tiada seorang pun yang tahu perkara ini malaikat Allah, kata dia. Tak ada siapa yang tahu saya sembunyi unta ni, malaikat Allah. Ini Allah beritahulah. Al-Harith menganut Islam. Terus dia masuk Islam. Diikuti oleh anak-anaknya dan beberapa orang lagi di kalangan kaumnya masuk Islam. Seterusnya Rasulullah SAW berkahwin dengan anak perempuannya, menjadi salah seorang Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nabi kahwin dengan anak dia yang ditawan tadi. Kahwin dari isteri Nabi Juwairiyah bintil Harith yang berjasa besar di samping Rasulullah SAW dan perjuangan untuk menegakkan Islam. Isteri jadi penolong dia dalam perjuangan menegakkan Islam. Seterusnya para sahabat radhiyallahu anhum membebaskan tawanan Bani Mustalik dengan mereka berkata, adakah menasabah kita memperambakan orang yang sudah mempunyai hubungan keluarga dengan Rasulullah? Habis sahabat bebas belaka. Bani Mustalik dibebaskan. Ini cerita yang sangat hebat, menyebabkan satu kabilah, satu kaum masuk Islam. Berlakunya salah faham. Kita baca terus. Akhirnya Bani Mustalik menjadi kabilah yang menganut Islam dan berada di bawah negara Islam. Lalu pada suatu hari Rasulullah SAW menghantar utusan yang bernama Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid supaya mengumpulkan zakat. Setelah berapa lama Bani Mustalik dah masuk Islam.
Setelah itulah mereka mengumpulkan zakat. Nabi tugaskan sahabat dia Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid supaya mengumpulkan zakat. Pergi ke kampung Bani Mustalik. Apabila penduduk perkampungan Bani Mustalik mendengar kedatangan utusan Rasulullah SAW, mereka keluar beramai-ramai untuk menyambutnya. Bila dengar berita utusan Nabi mari, mereka tubik ramai-ramai. Tiba-tiba yang menjadi utusan itu terasa salah faham. Dia menyangka orang keluar beramai-ramai untuk memeranginya. Utusan ni pula salah faham. Dia ingat orang nak igat dia. Orang keluar ramai-ramai. Orang mari ramai-ramai ni nak takak aku pun. Bahaya ni. Ini kerana kepahaman dia yang pendek. Pada orang ni dah masuk Islam. Dia ingat orang tubik ramai-ramai ni nak igat dia. Lalu dia pulang memberitahu Rasulullah SAW berita yang tidak betul itu. Maka Rasulullah SAW menugaskan bala tentera Islam untuk menyerangnya. Diberitahu ke Nabi, orang nak bunuh dia. Lalu Nabi menyediakan bala tentera untuk menyerang Bani Mustalik. Tetapi mereka yang datang menyerang itu tidak gopoh, terus menyerang. Sebaliknya mereka menghantar pengintip. Askar yang nak serang ni tak gopoh, hantar pengintip dulu, tak serang terus. Tiba-tiba didapati suara azan untuk menunaikan sembahyang fardu yang menandakan mereka masih setia kepada Islam. Tiba-tiba dengar bang nak sembahyang, keluar sembahyang ramai-ramai. Ni nak perang macam mana ni? Ni bukan menyeleweng, ni salah ni. Salah faham. Menurut satu riwayat yang lain, Bani Mustalik datang menemui Rasulullah telah menceritakan hal utusan yang lari itu. Ini riwayat dhaif. Riwayat dhaif kata Bani Mustalik mari atau utusan. Yang betulnya ialah tentera, pengintip tentera dengar bang tak jadi serang. Bersempena dengan salah faham ini, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Turun ayat Quran dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Surah Al-Hujurat ayat 49. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka telitilah terlebih dahulu, nanti kamu mengenakan sesuatu kaum secara jahil, maka menyebabkan kamu menjadi orang-orang yang menyesal. Tuhan kata, bila orang fasik bawa berita, orang tak kenal bawa berita, tak jelas dia ni adil tak adil bawa berita, kena teliti dulu berita betul ataupun salah. Jangan terus percaya berita ni. Kalau tidak, kamu akan bertindak terhadap saudara kamu dengan cara yang salah, cara yang tak betul. Demikianlah banyaknya ikhtibar, ujian daripada peristiwa Bani Mustalik ini. Walaupun pertempurannya tidak hebat, tidak ada peperangan yang besar, tetapi peristiwa yang berlaku banyak memberi pengajaran ke arah menguatkan perjalanan dakwah Islam dan membebaskan umat dalam bentuk menghadapi cabaran yang lebih besar. Dan masyarakat lebih kuat mempunyai kesanggupan menegakkan Islam bersama-sama Rasulullah SAW untuk meneruskan penyebaran perjuangan dan penegakan Islam selepas waktunya. Peristiwa ini mengajar umat Islam menghadapi kelemahan dari dalam, iaitu menerima maklumat dari orang fasik yang perlu ditapis terlebih dahulu, menghadapi musuh dalaman iaitu golongan munafik, dan menghadapi musuh luar dengan bijaksana sehingga bukan sahaja mengalahkan mereka di medan perang, tetapi berjaya memancarkan cahaya iman ke dalam hati mereka dan menarik mereka menjadi anggota Islam yang setia dan teguh. Kita kena sedar bahawa penyebaran berita palsu ni satu benda yang sangat bahaya, yang sangat beracun. Terutamanya di zaman kita ni, zaman internet, zaman Facebook, zaman WhatsApp, macam-macam.
Buka telefon terus percaya berita. Buka internet terus percaya berita. Buka China terus percaya berita. Menyebabkan kita menerima maklumat yang salah, maklumat yang tak betul. Apa lagi, syarikat-syarikat berita dunia dikuasai oleh Zionis, dikuasai oleh Yahudi, dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Mereka menguasai syarikat-syarikat berita ni. Kita buka internet pakai terus percaya, berlawan sama-sama orang Islam. Ini bahaya di akhir zaman. Yang kita kena tahu, jangan mudah-mudah dalam perkara ini. Terutamanya Nabi sebut di akhir zaman ni akan berlaku bencana, orang Islam akan berlawan sama sendiri. Al-qatilul maqtulu finnar. Yang membunuh, yang kena bunuh, dua-dua dalam neraka, Nabi kata. Orang Islam. Dua-dua dalam neraka berlaku. Lawan sama Islam. Dengan sebab itu, elok daripada pertemuan sesama Islam. Lawan musuh-musuh Islam yang sebenarnya. Elok. Musuh-musuh Islam melagakan kita orang Islam dengan sebab bangsa, dengan sebab mazhab, dengan sebab ini. Kita berlawan sama-sama kita untuk menyenangkan dia. Apa lagi zaman orang Islam ramai bodoh. Hak ngaji pun bodoh juga. Apa lagi orang tak ngaji? Kalau hak ngaji pun bodoh juga, dia ngaji kitab je, tak ngaji tentang media. Tak mengaji berkenaan dengan politik, tak mengaji dengan perkembangan antarabangsa. Dia mengaji kitab ada depan dia je. Duduk tengok Facebook, tengok ni, jadi kacabilah habis. Merosakkan pemikiran. Kena jaga. Ini fitnah di akhir zaman yang berlaku zaman kita hari ini. Supaya jangan rosak agama kita, jangan rosak umat kita. Wallahu a'lam.